Sektor ekonomi yang membantu pertumbuhan ekonomi negara semasa COVID-19 antara perkara dibangkitkan pada sidang Dewan Rakyat dan perkara itu diajukan pada sesi pertanyaan menteri. Jadi perinciannya kita terus saja bersama Syamira Sufri langsung dari Parlimen. Silakan Syamira. Baik Miza, prestasi ekonomi negara semakin baik meski berdepan cabaran penularan COVID-19. Kenyataan dibuat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Arthur Joseph Kurup, mengambil kira perkembangan positif dalam sektor pembuatan dan pertanian. Jelasnya, indeks pengeluaran sektor pembuatan meningkat 2.1% pada September lalu berbanding pengucupan 2.1% pada Ogos. Nilai jualan sektor tersebut juga meningkat 3.7% kepada RM121.2 bilion pada September. Harga minyak sawit mentah telah kembali mencecah paras melebihi ringgit Malaysia 3,000 per tan pada bulan November 2020, iaitu kini berharga ringgit Malaysia 3,422 ringgit per tan berbanding paras yang terendah iaitu RM2,074 per tan pada bulan Mei tahun ini. Dan harga getah SMR 20 telah meningkat ke paras yang tertinggi kepada ringgit Malaysia 6.33 sen sekilogram pada bulan November 2020 berbanding ringgit Malaysia 4.73 sen sekilogram, iaitu paras harga yang terendah pada bulan April tahun 2020. Melihat kepada perkembangan ini bererti bahawa sektor pembuatan dan sektor pertanian merupakan antara penyumbang yang utama dalam membantu pertumbuhan ekonomi negara semasa COVID-19. Penjelasan menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kota Semarahan, Rubiah Wang. Baik, sumbangan sektor koperasi kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara pada masa ini hanya antara 3% hingga 4% sahaja. Walaupun sumbangan tersebut dilihat masih rendah berbanding sumbangan sektor berkenaan di Thailand dan Vietnam, namun sektor koperasi masih memiliki ruang yang signifikan untuk berkembang dari segi nilai. Dari segi pencapaian, gerakan koperasi menjana pendapatan RM45.7 bilion sehingga 31 Disember 2019. Manakala purata pertumbuhan pendapatan sektor koperasi setiap tahun meningkat 3.97% dari 2014 hingga 2019. Penularan pandemik COVID-19 banyak memberi kesan kepada aktiviti koperasi. Kajian kesan wabak koperasi COVID ke atas perniagaan koperasi oleh SKM dikaji selidik usahawan pasca COVID MIDAK mendapati prestasi koperasi perniagaan koperasi telah mengalami kemerosotan sebanyak 32% yang menyumbang kepada penurunan pendapat koperasi hingga 33.9%. Kesan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan turut menunjukkan hanya 39% masih koperasi operasi, manakala sebanyak 17% perniagaan telah berhenti dan lebih 42% koperasi mengalami masalah kecairan tunai sebabkan kekurangan modal pusingan, terutamanya koperasi yang terlibat dalam sektor pelancongan dan penjagaan kesihatan. Tambah beliau, pihak kementerian telah mengambil inisiatif menerusi pelan pemulihan usahawan dan koperasi bagi memastikan momentum perniagaan koperasi kembali stabil dalam masa setahun selain membantu sektor tersebut kekal menjana pendapatan. Ini termasuk memudahkan permohonan pembiayaan tanpa cagaran menerusi tabung modal pusingan Suruhanjaya Koperasi Malaysia TMP SKM. Sehingga 16 November lalu, TMP SKM membiayai sebanyak RM5.11 juta bagi 104 buah koperasi. Bantuan ini secara tidak langsung dapat membantu negara memulihkan ekonomi pasca COVID-19. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Rompin, Datuk Seri Hassan Arifin.
Baik, sekatan kemasukan warga asing ke Malaysia dibuat berdasarkan jadual pemakan matriks risiko. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Seri Muhammad Rizal Mat Yusof berkata, jadual tersebut mampu memberi gambaran jelas mengenai risiko mengimport kes COVID-19 dari luar negara. 5 kriteria diambil kira dalam pengiraan jadual permakahan matriks risiko. Ini termasuk bilangan kes COVID-19 dalam tempoh 14 hari yang lepas selain kadar insiden dan kadar kematian per 1 juta penduduk dalam tempoh 14 hari lepas. Keputusan kerajaan mengenakan sekatan menyeluruh atau disebut oleh Yang Berhormat sebagai blanket ban hanya diambil sebagai langkah segera pada awal September 2020. Ketika itu, kerajaan tidak mempunyai data yang mencukupi mengenai situasi penularan dan kaedah pengekangan wabak COVID-19 di negara-negara lain. Justru kerajaan mengambil langkah sekatan ini dan segera berjaga-jaga untuk melindungi rakyat Malaysia kerana kebimbangan berlakunya peningkatan kes di negara luar dan risiko jangkitan ke dalam negara kita. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bangi, Dr. Ong Kian Ming. Pada 7 September lalu, Malaysia mula menyekat kemasukan rakyat dari 23 negara yang mencatat kes positif COVID-19 melebihi 150,000 kes. Setakat ini, sekatan kemasukan ke Malaysia telah ditarik balik kepada pemegang pas ekspatriat kategori EP1 iaitu pakar teknikal atau pekerja mahir asing, pelajar dan warga asing yang berkahwin dengan rakyat Malaysia serta anak-anak mereka. Program rekalibrasi penata asing tanpa izin parti yang bermula 16 November lepas hingga Jun tahun depan dilancarkan sebagai langkah penyelesaian jangka masa pendek bagi membantu majukan industri agri-komoditi yang tidak berupaya menggaji pekerja asing akibat COVID-19. Timbalan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Wijek Seng berkata, program khas itu merangkumi program rekalibrasi pulang dan program rekalibrasi tenaga kerja. Program dekalibrasi pulang merupakan program yang membenarkan parti untuk pulang ke negara asas secara sukarela tertakluk kepada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan. Manakala program dekalibrasi tenaga kerja pula merupakan suatu program khas untuk meregularisasikan parti di negara ini sebagai pekerja asing yang sah dikajikan oleh majikan yang layak tertakluk kepada syarat-syarat ketat yang diputuskan oleh kerajaan. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Setu Syahari Zulkarnain Abdul Kadir yang ingin tahu mekanisme perancangan menangani impak besar pengurangan pekerja asing dalam sektor perladangan. Selain itu, kerajaan juga memberi kelonggaran kepada majikan untuk memindah atau menukarkan keseluruhan atau sebahagian pekerja asing mereka kepada syarikat lain yang mempunyai keperluan tenaga kerja melalui permohonan pertukaran majikan. Baik saudara, Dewan kini masih lagi diteruskan untuk sesi perbahasan sehingga pukul 3 petang ini sebelum ditangguhkan pada 10 pagi esok. Sekian sahaja laporan dari Parlimen. Saya Syamira Sufri kembali kepada Miza.